di bawah ini, gambar di bawah ini menunjukkan sebahagian daripada tanggungjawab kita sebagai jiran. Kita tahu kita tinggal tak kira di mana contohnya kita berada di merata tempat dan kita akan selalunya akan hidup berjiran kerana jiran adalah penting bagi setiap orang dan ada banyak perkara yang kita boleh bekerjasama dengan jiran dalam pelbagai segi. Dan kamu lihat dekat sini, soalan ni masa yang diperuntukkannya selama 40 minit 40 minit dan jumlah markah yang diberi sebanyak 30 markah 30 markah. Dan gambar rajah ni di bawah ini menunjukkan sebahagian daripada tanggungjawab kita sebagai jiran. Apakah tanggungjawab dia? Dan dia telah menunjukkan gambar kat bawah ni. Ada lebih kurang 3 gambar aja, tak banyak 3 gambar saja yang menyatakan tentang tanggungjawab jiran. Dan apabila kamu menjawab soalan begini dan kehendak soalan dia ialah huraikan pendapat. Huraikan pendapat. Ini sebenarnya dia punya kehendak soalan. Kehendak soalan iaitu pendapat anda. Okey, pendapat anda ini penting sekali, pendapat, memberi pendapat. Okey, ini yang dia punya kata kunci dia. Ini sebenarnya dipanggil sebagai kata kunci. Okey. Kata kunci. Okey. Dan yang dekat sini pula tanggungjawab jiran. Tanggungjawab jiran kita sebagai jiran. Ini pula ialah kehendak soalan. Kehendak soalan. Kat sini kehendak soalan. Kehendak soalan. Ada soalan ke cikgu? Nampak ada yang yang mengangkat tangan tu. Siapa nama tu, cikgu pun nampak dia mengangkat tangan. Ada sebarang soalan tak dengar ke macam mana? Beritahu cikgu, kalau tak dengar beritahu. Okey, dan kamu lihat kat sini, dia punya tajuk di sini ialah tanggungjawab sebagai jiran. Tanggungjawab sebagai jiran. Dan kalau kita, macam mana kita nak ceritakan dulu dia punya pendahuluan dia. Kita nak cerita tentang pendahuluan. Kalau kamu ceritakan pendahuluan, kamu ceritakan secara ringkas. Secara ringkas dalam pendahuluan. Pendahuluan, kamu kaya nyatakan kamu boleh banyak cara nak kamu nak terangkan. Contohnya kamu boleh bagi definisi jiran. Ataupun kamu boleh membuat cara lain ialah kamu boleh menceritakan tentang jiran anda. Jiran anda kamu boleh ceritakan. Ceritakan tentang jiran anda. Kamu ceritalah kalau kamu boleh, kamu buat dalam 2-3 ayat lah, 2-3 ayat saja untuk pendahuluan. Dan selepas itu, dah habis buat ni, kamu kena tuliskan dia punya isi dia. Cikgu, sebenarnya benda-benda ni cikgu ulang saja supaya kamu biasakan untuk menjawab soalan macam ni. Dan isi pertama ialah menjalinkan hubungan baik. Hubungan baik dan memuliakan jiran. Okey, lepas tu kamu hurai sikit lah kamu huraikan huraian. Bawah huraian tu kamu bagikan dia punya contoh dia. Bagi contoh dia.
Ini adalah untuk perenggan yang pertama. Ini perenggan yang pertama. Perenggan yang pertama. Okay. Lepas itu, okay, yang ni cikgu rujuk kepada nota kat sini. Kamu lihat kat sini, ni ialah cikgu rujuk kat sini. Perenggan yang pertama. Selepas itu, yang kedua pula ialah B, iaitu B di sini. Yang ni pula adalah perenggan yang kedua, iaitu membantu isi dia ialah membantu jiran. Membantu jiran, dan dia punya huraian dia kamu ceritakan, huraikan. Dan yang terakhir sekali ialah contoh. Ada satu cara kalau kamu nak buat huraian. Kamu kena fikirkan soalan-soalan macam ni. Cikgu cuba kamu ingatkan kamu. Contohnya soalan-soalan macam kamu, kalau kamu nak huraikan perkataan-perkataan macam ni contohnya bagaimana, siapa, lepas tu bila, kenapa. Yang ini kamu boleh tanyakan, membuat soalan. Bila kamu ada pertanyaan dalam fikiran kamu tentang bagaimana, siapa, kamu boleh kembangkan ayat kamu. Ini adalah perkataan-perkataan yang kamu kena tanya. Yang kamu kena tanya supaya kamu boleh mengembangkan isi tersebut. Bagaimana, siapa, lagi banyak lagi. Itu ialah perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua. Manakala yang perenggan yang ketiga pula ialah ini. C ialah mengawasi rumah jiran. Dan kamu sama macam biasa, kamu buat dia punya huraian dia punya contoh. Contoh. Dan akhir sekali ialah dia punya dan yang terakhir sekali ialah dia punya kesimpulan dia. Tengok sini, kalau kamu nak jawab soalan macam ni, pastikan kamu boleh macam ni. Sebabnya bila kamu menghadapi peperiksaan SPM, karangan kamu tu mestilah karangan yang mempunyai yang teratur. Yang teratur. Pastikan karangan kamu teratur supaya pemeriksa kertas jawapan SPM bahasa Melayu dan guru tu dia boleh baca, dia dapat lihat kamu punya pendahuluan kamu punya isi kamu punya huraian, kamu punya contoh, dia boleh lihat dengan mudah. Dan pasal sebab apa? Sebabnya pemeriksa dia bukan memeriksa selai kertas jawapan. Dia akan memeriksa mungkin beribu ataupun beratus kertas jawapan. Sebab itulah kita, bila kita nak menulis jawapan, pastikan kita punya tulisan kita jelas. Jelas. Lepas itu bahasa yang digunakan tidak terlalu dipanggil dalam bahasa Inggeris, tidak perlu bombastik, berbunga-bunga sangat. Kita kena terus kepada dia punya isi dia. Itu ialah peringatan cikgu kepada kamu supaya kita tak payah benda ni sebenarnya tak susah. Tapi kalau kita jawab soalan tu dengan cara yang tidak mengikut kehendak pemeriksa yang kita mempunyai, akan menghadapi masalah. Okey, selesai di situ cikgu dah terangkan. Okey, yang bawah ni, bahagian B ni, ialah yang ni panjang sikit. Kamu kena pilih satu soalan. Dan panjangnya tidak lebih daripada 350 patah perkataan. Dan masa yang dicadangkan adalah selama 1 jam 30 minit. Itu ialah masa yang diperuntukkan. Dan apabila kamu melihat soalan-soalan macam ni, kamu kena baca soalan semua soalan. Bacakan dulu dia punya soalan dulu satu-satu,
dan pastikan kamu mencari ataupun memilih karangan-karangan yang kamu boleh cari isi yang banyak. Baca semua dulu. Baca semua dulu, manakah karangan yang kamu boleh mencari isi yang banyak. Lepas itu, bila kamu dah baca dia punya ni semua, kamu carikan apakah ni jelaskan, ini bincangkan, kamu tengok sini bincangkan, ini pendapat. Okey? Yang ni bawah ni pula, ini pula ialah peranan. Peranan. Ini pula ialah pendapat. Kalau kamu lihat kepada soalan ni ialah soalan yang berbentuk karangan yang berbentuk tidak berformat. Karangan yang tidak berformat. Yang ini kamu terus tulis je. Tak payah fikir kamu nak tulis dia punya format dia. Contohnya bukan syarahan dan bukan ucapan, bukan laporan. Ini kebanyakan ni adalah karangan yang berbentuk tidak berformat. Boleh terus tulis saja. Okey, yang ni kamu tengok ni faedah-faedah. Kamu tengok sini, kita analisa dia punya soalannya. Ini faedah-faedah yang diperolehi apabila menyertai kem tersebut. Kamu kena nyatakanlah sekurang-kurangnya 4 isi. Ini pula ialah bincangkan sebagai terabai lantaran sibuk, ibu bapa sibuk. Terutama dalam bidang berberkaitan. Yang ni kamu boleh ceritakan ada yang positif ataupun yang negatif. Kamu boleh nyatakan kamu nak menyokong ataupun kamu nak menyokong ataupun kamu tak sokong ataupun tidak sokong. Itu ialah bincang, dia bincangkan. Adakah kamu setuju dengan kesibukan ini dan menyebabkan anak-anak itu terabai? Kamu boleh, dia ada dua isi yang menyokong dan dua isi yang tidak sokong. Manakala yang seterusnya pula ialah yang nombor 3 ni, dia kata tentang, dia kata kemajuan teknologi menyebabkan hubungan kemanusiaan sesama anggota masyarakat menjadi semakin renggang. Betul ke? Kalau kamu tak setuju, kamu katakan. Mula-mula tulis pendahuluan, kamu katalah, kalau kamu tak setuju, kamu kena nyatakan. Kamu kena nyatakan adakah kamu bersetuju atau tidak. Bersetuju ataupun tidak. Bersetuju ataupun tidak. Kalau bersetuju, kamu tulis bersetuju semua pendapat kamu. Itu saja. Itu yang nombor 3. Manakala yang keempat pula, masalah kemiskinan dan tahap pendidikan yang rendah masih membelenggu penduduk di beberapa buah negara di dunia. Uraikan peranan negara-negara di dunia untuk membantu negara. Apakah peranan dia? Kamu ceritalah. Kamu ceritakan peranan-peranan yang dimainkan oleh negara-negara dunia membantu negara-negara tersebut. Dan tersebut dalam masalah-masalah dia apa? Masalah dari segi kemiskinan dan tahap pendidikan. Kalau kamu kata kamu setuju, kamu kata dia membantu, kamu tulislah apakah peranan yang dimainkan dalam macam mana nak selesaikan masalah kemiskinan, macam mana nak selesaikan tahap pendidikan yang rendah. Itu ialah peranan. Yang nombor 3 ni pula ialah minat pembaca, terutama murid sekolah terhadap karya sastra akan bertambah melalui penghasilan karya-karya sastra yang baik. Yang ini kamu tulis lah. Apakah ciri-ciri sastra yang kamu suka? Ciri-ciri apa? Kamu tulislah dia punya, ada kat sini, kat bawah ni, pendapat anda tentang ciri-ciri yang perlu ada dalam sesebuah
karya sastra yang baik. Contohnya macam mana kita nak menghasilkan karya yang baik. Contohnya kamu kata dari segi pendahluan. Kamu ceritalah contohnya dari segi pendahluan yang menarik. Contohnya. Lepas tu ada pula yang kata dia nak penutup pula, penutup yang menarik lah ataupun yang terbuka contohnya. Ini contoh-contoh kamu boleh bagi pendapat. Tapi kalau karangan yang berbentuk begini semua, karangan kamu ni mesti logik. Mesti masuk akal. Dia punya jawapan dia. Jangan karangan yang tidak masuk akal. Itu ialah perkara-perkara yang penting. Tentang karangan yang tidak berformat. Kita habis dari situ, cikgu terangkan secara ringkas je. Dan lepas tu kita pergi kepada ni. Yang ini. Yang ni kita cari dia punya ni. Yang ni tak perlu cikgu. Yang sebelah ni tak perlu. Tak perlu Apa yang cikgu nak kamu cari ialah kepentingan pendidikan dan latihan teknikal vocational. Apakah kepentingan dia? Dan apa yang cikgu nak kamu buat sekarang, cikgu nak kamu tuliskan, kamu carikan, sila carikan kepentingan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Kamu carikan daripada petikan. Kalau macam ni, kalau kamu nak cari yang perkara penting yang kamu kena cari ialah dia punya pertama, dia punya isi dia. Isi dia itu yang penting. Lepas tu, dia punya huraian tak perlu. Huraian tidak diperlukan. C, contoh tidak diperlukan juga. Tidak diperlukan. Apa yang cikgu nak kamu buat sekarang ni, isi-isi tersebut kamu boleh tuliskan, kamu boleh tuliskan dalam chat lah, tuliskan dalam chat. Tuliskan dalam Google Chat, kamu tuliskan dalam Google Chat dia punya Google Chat jawapan dia. Kamu baca dahulu petikan ni dan cikgu akan lihat jawapan kamu dalam buku dalam kita punya chat. Baca satu-satu dulu, ada beberapa perenggan kat sini. Pertama kamu tengok sini, perenggan berapa? Nombor 1 ni perenggan yang pertama, ni perenggan yang kedua. Kita semak dulu berapa perenggan 3 perenggan, 4 perenggan. Kamu cari dulu pada perenggan yang pertama dahulu. Kalau kamu dah habis mencari isi-isi yang penting tu, kamu sila beritahu cikgu
Ataupun kamu boleh nyatakan secara lisan boleh. Tapi bagi tahu dia punya perenggan yang mana dan baris yang mana. Secara lisan lagi cepatlah kita nak semak. Secara lisan pun tak apa, nanti buang masa type. Atau secara lisan ataupun kamu boleh tulis jawab secara ataupun jawab secara lisan. Kalau perenggan yang tak ada tu tak payahlah buat. Perenggan yang ada saja dia punya isi dia. Perenggan yang ada saja. Cikgu. Cikgu. Ada soalan ke Alia? Boleh saya cuba ke dia? Oh, boleh. Kamu cuba. Kamu cuba kamu bacakan kat baris kat mana, perenggan di mana? Perenggan pertama dengan baris ketiga dan perenggan pertama. Perenggan yang pertama tu dekat mana? Dekat mana dia punya baris mana? Baris 3. Baris ketiga. Baris ketiga. Baris ketiga. Okey, dia kata kepentingan bergantung. Baris ketiga. Cuba kamu bacakan dia punya perkataan dia tu, ayat dia tu. Pendidikan negara yang melengkapkan murid-murid dengan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional supaya mereka dapat menghadapi persaingan global. Sistem pendidikan yang melengkapkan bergantung kepada sistem pendidikan, melengkapkan murid-murid dengan pendidikan ni supaya mereka dapat menghadapi. Yang ni betul. Yang ni di sini supaya mereka dapat menghadapi persaingan global kat sini lah. Yang tu cikgu setuju dengan jawapan kau. Ni isi yang isi dekat sini. Kalau kita ada latihan teknikal dan vokasional, kita boleh menghadapi persaingan global. Betul? Tadi kamu kata yang perenggan yang kedua kat mana? Tak, satu-satu. Perenggan satu, sorry. Satu je. Okey. Terima kasih. Ada lagi tak siapa yang nombor satu, perenggan yang pertama ni ada satu je dia.
Okay, teruskan kepada perenggan yang kedua. Teruskan kepada perenggan yang kedua. Kalau siapa tak faham, sila bertanya. Sila bertanya. Faham? Okey. Okey, perenggan yang kedua, teruskan kepada perenggan yang kedua. Tak apa, tulisan kecil tak apa. Tulisan kecil kamu tak nampak ke tulisan cikgu? Nampak cuma kecil. Itu je. Oh, okey. Perenggan yang kedua, cikgu besarkan sekejap. Bagi tahu je kalau tak nampak bagi tahu. Perenggan kedua. Cikgu rasa ada banyak isi yang ada dalam perenggan yang kedua ni. Okey ni Fatin dia kata perenggan kedua baris 6. Baris 6 kita lihat baris 6 mana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey di samping itu pendidikan dia melahirkan golongan pekerja ke sini melahirkan golongan pekerja mahir, separa mahir, merangkumi pelbagai bidang lah. Okey betul. Yang ni betul, cikgu setuju ni. Okey betul Okay, ada lagi Okey Fatin dah jawab cikgu. Okey. Kat mana? Perenggan 2 baris 1. Baris 1. Okey baris 1. Cuba okey kat sini okey betul. Untuk melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi. Okey kat sini pun boleh untuk kerana kelulusannya berbukan-bukan. Okey sampai kat sini lah, sampai bawah ni. Sampai ke bawah ni lah kalau mana okey. Sampai Maksudnya, pekerjaan. Sampai pekerjaan betul. Maksudnya melahirkan modal insan berkemahiran tinggi kerana lulusannya berbukan-bukan menghadapi pelbagai cabaran mutakhir dalam bidang pekerjaan. Okey. Perenggan kedua dah ada 2 dah Okay, ada lagi tak? Perenggan 2 baris 7. Baris 7. Baris 7 baris 7, 3, 6, 7. Sini 7 Dekat mana tu? Yang kemahiran yang dikuasai oleh mereka tu. Okey, kemahiran dikuasai oleh mereka. Okey, kemahiran yang Mereka. dikuasai oleh mereka dapat membukukan kedudukan negara dalam bidang teknologi. Okey, yang ni betul. Okey, lagi ada tak lagi Kita semak dulu ada tak lagi tentang dalam perenggan yang kedua tu. Cikgu rasa dalam baris yang keempat tu ada baris keempat. Baris yang keempat. Nampak tak? Kalau nampak sila baca. Baris yang keempat. Nampak tak baris keempat? Yang hal ini bersandarkan sasaran pendidikan kemahiran dengan fokus utamanya adalah Betul. Dia sasaran pendidikan ni adalah untuk memberi latihan kat sini. Memberi latihan dan menyediakan murid-murid ke alam pekerjaan itu yang okey. Yang ni dah selesai. Okey, perenggan yang kedua kita dah selesai Kita pergi pula kepada perenggan yang ketiga. Okey, cuba perenggan yang ketiga.
Baris pertama, Baris pertama. Okey, bacakan baris pertama tu. menjanakan golongan murid yang menguasai pekerjaan berasaskan pengetahuan sampai kemahiran rakyat. Okey, cukup. Okey, betul. Betul, yang ni betul. Dapat menjana golongan murid menguasai pekerjaan berasaskan pengetahuan dan seterusnya membangun bakat mereka, betul. Okey, jadi selesai dah. Okey, teruskan lagi. Baris kedua. Baris kedua Baris kedua dah selesai dah. Baris kedua. Yang membangunkan bakat dan meningkatkan kemahiran rakyat. Membangunkan bakat. Okey, membangunkan, okey, yang tu dah apa dah. Membangunkan dapat yang tadi kawan kamu dah nyatakan. Ya, betul, yang ni betul lah. Ini betul. Selesai. Pergi ke bawah lagi ada tak lagi? Yang bawah-bawah lagi. Cikgu, betul ke yang meningkatkan kecekapan dan kepakaran dalam bidang teknologi industri di negara ini? Betul, di sini. Sumbangan dia ialah ni, sampai ke ni meningkatkan kecekapan dan kepakaran dalam bidang teknologi, betul. Okey, ni betul. Baris 4, melahirkan lulusan pada peringkat sijil, diploma dan diploma lanjutan. Okey, yang ni betul. Sampai itu dapat ditingkatkan untuk melahirkan lulusan ni okey. Melahirkan lulusan peringkat diploma, okey. Okey, ada lagi bawah lagi, ada lagi tak? Okey, ada lagi tak? Gua rasa sampai situ saja tak ada lagi okey, tak apa. Okey, yang ni yang ni apa yang kita dah buat ni semua kita buat tadi, kita mengenal pastikan apakah isi-isi yang penting. Isi-isi penting. Sebab itulah bila kamu nak cari bila kamu nak mencari isi pastikan kamu faham dia punya ni. Faham, semak balik. Bila semak balik, adakah ianya menjawab soalan ni ke tidak? Itu pun adalah salah satu kamu nak semak kamu punya karangan. Okey, cikgu, kita pergi ke latihan lain Okey, kamu tengok sini. Okey, kita buat soalan ni soalan yang 1, 2, 3 ni. Okey, soalan 1, 2, 3, dia kata kat sini berikan maksud rangkai kata tulang belakang. Yang ni kamu kena tukarkan tulang belakang ni maksud yang lain. Okey? Nanti dulu lepas tu yang ni maksud dia mestilah berpandukan kepada petikan. Okey, dia punya maksud maksudnya perkataan ni perkataan daripada petikan. Nanti cikgu jelaskan dulu petikan. Lepas ini kat sini pengarang mengemukakan, kamu tengok sini perkataan dia kata pengarang. Kalau dia dah kata kat sini pengarang, mestilah jawapan dia kamu kena cari daripada petikan. Jangan tulis pendapat kamu sendiri. Ini daripada jawapan daripada petikan. Okey. Lepas itu yang terakhir sekali, yang bawah ni barulah dia punya jawapan dia pada pendapat anda. Pada pendapat anda, mengapakah lulusan pendidikan latihan tinggi dan vocational tidak sewajarnya bekerja makan gaji? Kenapa dia tak perlu makan gaji dan mungkin dia
Peniaga sendiri ke, kenapa? Ni kamu kena jelaskan. 4. Okey? Okay, sekarang ni Kak Cikgu nak kamu jawab soalan ni Soalan 3 soalan ni. Okey? Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada okey. Sila jawabkan soalan nombor 1 dulu soalan nombor 1. Cikgu rasa cakap dengan Lisan lagi cepat lagi yang kita dah boleh selesaikan soalan-soalan ni. Cikgu, perkataannya kat mana? Ya, saya. Perkataannya kat mana? Perkataan ni kat sini. Okey, perkataan ni kat sini. Perkataannya di sini jap. Ni. Okey, kamu nampak kat sini tulang belakang. Nampak tak? Cikgu dah bulatkan ni. Dah. Okey. Nampak Dah Ni tulang belakangnya. Dan kamu kena bagilah dia punya maksud dia. Okey? Boleh cikgu, okey? Kamu tengok sini, di samping pendidikan ini melahirkan golongan pekerja mahir dan separa mahir yang menjadi tulang belakang dalam tulang belakang sektor perindustrian negara yang merangkumi pelbagai lapangan. Okey, cuba kamu fikirkan apakah maksud yang sesuai bagi perkataan tulang belakang. Ini cari dia punya maksud dia. Okey, lepas tu cikgu pergi ke bawah Boleh cikgu pergi turun ke bawah. Boleh cikgu. Okey. Cikgu, separa mahir tu maksudnya apa? Separuh mahir tu macam ni. Separuh mahir tu kalau contohnya kalau macam ada yang cikgu punya pemahaman cikgu separuh mahir tu macam orang-orang yang peringkat pelajar-pelajar, bekas-bekas pelajar yang peringkat diploma, selalunya mereka akan dikategorikan sebagai separuh mahir ataupun yang separuh lah ataupun lagi itu satu peringkat. Satu lagi kalau ada pekerja-pekerja yang cuma dia belajar teori separuh dan praktikal separuh. Itu ialah separuh mahir lah. Dia tak secara dia tidak belajar secara merangkumi secara praktikal lah. Dia tidak belajar banyak tentang praktikal. Itu ialah separuh mahir. Okey, baik cikgu. Terima kasih.
selalunya macam lulusan apa ni, pendidikan teknikal dan vocational ni selalunya dikategorikan sebagai mahir jugalah. Sebabnya mereka boleh membuat apa-apa produk contohnya. Siapa ada boleh jawab soalan satu tu, berikan maksud rangkai kata tulang belakang. Siapa nak mencuba? Siapa dah tulis jawapan, cikgu dengar ada bunyi jawapan. Okey, ada tak jawapan tak? Siapa boleh bagi jawapan untuk Boleh saya cuba, tapi saya tak pasti kalau boleh? betul tak. Tak apa, tak apa, tak apa. Tulang belakang bermaksud mereka mahu melahirkan pekerja-pekerjanya yang berkemahiran secara keseluruhan. Macam diorang nak tulang belakang tu maksud diorang nak pekerja-pekerja itu memang mahir keseluruhan lah. Diorang tak nak pekerja-pekerja yang Okey, kamu kata ada melahirkan pekerja-pekerja yang melahirkan pekerja yang mahir. Melahirkan pekerja yang mahir tulang belakang. Kita lihat dulu sekejap. Kita pergi kepada petikan itu. Kamu kata situ okey, kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan tulang belakang. Okey, di tulang belakang, dan kita lihat dekat dia punya petikan dia. Dia kata kat sini melahirkan golongan pekerja mahir dan sebagainya yang menjadi tulang belakang. Dia kat sini dia suruh kamu tuliskan maksud tulang belakang.
Maksud tulang belakang Sekejap. Cikgu harap kau faham di situ. Lepas tu cikgu akan kongsikan macam mana kita nak buat tu. Tulang belakang dimaksudkan ialah kekuatan kamu, yang tu kamu cikgu faham maksud kamu, tapi kamu kena tukarkan kepada ayat lain kekuatan Itu yang saya tak tahu macam mana buat tadi. okay. Kekuatan sesuatu tindakan. Itu nanti cikgu terangkan. Kamu tengok sini, kalau contohnya kalau satu pasukan apa-apa pasukan sukan contohnya kita rujuk kepada pasukan badminton. Okey, pasukan badminton ada seorang pemain tu dia memang seorang pemain yang hebat lah dia hebat dalam sukan badminton. Kalau dia tak ada pasukan tu akan kalah. Maksudnya dia tu adalah tulang belakang dalam pasukan badminton tu. Tulang belakang bagi pasukan badminton. Bila kita nak tukar tulang belakang tu, kita katalah bahawa kekuatan suatu tindakan kalau dia tak ada, kalau dia tak, kita bergantung kepada dia kerana dia mempunyai satu kekuatan untuk membantu negara memenangi pertandingan. Kau faham tak? Boleh tak faham? Kalau tak ada dia, kita mungkin kalah contohnya. Ada tak kamu faham tak apa yang cikgu cuba terang kepada kamu? Kekuatan, faham kekuatan. Maksudnya kekuatan lah. Maksudnya dia ni kalau tak ada kita mungkin akan kalah. Itu maksud dia. Kalau dia ada, insya-Allah mungkin akan menang. Okey, kita lihat kat sini, pengarang mengemukakan beberapa faktor murid-murid perlu memanfaatkan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Apakah faktor-faktor tersebut? Dia kata kat sini mengemukakan berapa. Yang ni kita kena rujuk terus daripada petikan. Apakah faktor-faktor dia? Seseorang itu kena ada apa? Kamu dah nyatakan tadi dia kena ada apa? 3 faktor. Soalan ni cikgu type kat sini dia kata dia kata pada pendapat anda mengapakah apakah faktor-faktor dia kata kat sini pengarang mengemukakan beberapa faktor. Faktor murid-murid perlu. Murid-murid perlu memanfaatkan pendidikan, yang ni cikgu tulis pendek pendidikan iaitu pendidikan TVET lah. Pendidikan TVET. Apa yang kamu boleh, apakah faktor-faktor dia? Kenapa penting sangat pendidikan TVET? Daripada peringkat mana-mana Murid-murid kena manfaat dia cara apa? Kamu boleh pilih yang menjawab soalan tu.
Dia kata pengarang mengemukakan beberapa faktor perlu manfaat. Apakah manfaat yang dikemukakan oleh pengarang? Memang semua memang daripada petikan ni lah. Apa yang diperlu manfaat? Memanfaatkan murid-murid dia ke yang 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 pendidikan TVET murid-murid tu. dia? Oh, Apa yang murid-murid dapat bagi manfaat daripada pendidikan TVET? so apa kebaikan yang diorang dapat lah? Dengan pendidikan TVET tu, Jaya betul tak dapat cikgu? betul. Ya? Macam mana? Merancang kerjaya? Melancang kerjaya. Okey, yang tu betul tu. Dekat perenggan mana tu? Uh, bawah manfaat tu. Perenggan tau. Bawah perenggan ke berapa? 2 ke 3? Sekejap eh. Lapan. Perenggan ke-8. Apa ni? Perenggan ke berapa? Perenggan ke berapa? Ke-8. Perenggan ke-8. Mana ada perenggan ke-8? Baris ke-8 ke perenggan ke-8? Baris ke-8. Baris ke-8, perenggan yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Baris ketiga Sekejap. Kamu tengok situ baris ketiga merancang. Sekejap. Okey, baris ketiga nombor 8 betul. Kamu tengok sini betul. Kamu tengok sini Sekejap. Kamu tengok dekat bawah ni. Baris ketiga nombor, okey kat sini betul lah. Kamu tengok sini, oleh sebab itu pendidikan TVET perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh murid-murid kerana melaluinya dapat merancang kerjaya. Betul. Lagi apa lagi? Lagi seterusnya menceburi bidang kerjaan dengan memperolehi pendapatan yang lumayan. Okey. Lepas itu lagi menempuh. Okey, yang itulah. Okey. Daripada sini sampailah sini. Ini ialah apa yang disarankan oleh pengarang. Dia sarankan supaya murid-murid dapat merancang kerjaya, menceburi bidang pekerjaan dan mendapat pendapatan yang lumayan. Okay, itulah. Dan akhir sekali soalan bawah ni, pada pendapat anda, mengapa lulusan TVET ni tidak sewajarnya bekerja makan gaji? Kenapa? Yang ni kamu boleh bagi pendapat kamu sendiri. Mereka ni tidak perlu makan gaji. Apa alasan kamu? Ini kamu punya pendapat. Soalan yang ketiga kenapa mereka perlu sebab ni? cikgu, boleh tak pergi balik ke petikan tu? Petikan. Kalau cikgu dapat kat sini okay. Kenapa mereka ni tak perlu makan gaji? Kenapa? Ini soalan ni, jawapan ni kamu boleh bagi dalam jawapan ni logik.
Cikgu, tidak makan gaji tu. Dia maksudnya apa? Okey, makan gaji tu maksudnya dia ada majikan. Dia ada majikan, contohnya dia makan gaji, dia pergi ke pejabat, dia bekerja dengan orang lain. Itu maksudnya makan gaji. Itu maksudnya makan gaji. Kenapa dia tidak perlu makan gaji? Dia tak perlu ada majik. Kenapa dia disarankan bekerja sendiri? Kenapa? Orang-orang ni macam ni, orang-orang ni macam ni kenapa diberi sepatutnya tak makan gaji lah. Kenapa? Contohnya cikgu pada kepada sini, mereka, okey, kamu tulis sini, mempunyai perniagaan sendiri, sendiri dapat memperolehi pendapatan yang lumayan. Itu yang pertama. Lagi apa lagi? Kalau mereka dah ada menjadi ahli perniagaan, apakah yang mereka wujudkan? Kalau mereka dah jadi ahli perniagaan. Dapat tak? Kalau mereka dah jadi ahli perniagaan, apa yang mereka wujudkan? Okey, kalau cikgu tulis kat sini, mereka boleh mewujudkan peluang pekerjaan kepada orang lain. Maksudnya kalau dia ada perniagaan kan, dia boleh panggil orang bekerja dengan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga apa pula? Dia banyak sumbangan sebenarnya. Mereka juga boleh mewujudkan pusat-pusat latihan kepada mereka yang kurang mahir. Dah 3 dah. Cikgu harap kamu macam tu kamu kena fikir soalan yang kebat ni kamu kena fikir, buka minda kamu dan supaya kamu boleh menjawab soalan yang berbentuk kebat. Soalan yang pertama, yang kedua ni berdasarkan petikan. Kita balik kepada apa yang kita dah bincangkan pada malam ini. Tadi cikgu dah mula-mula, cikgu dah terangkan secara ringkas apakah caranya nak menulis sebuah karangan berpendapat berdasarkan kepada gambar rajah yang telah diberikan sini. Yang bawah ni kita ada bincangkan secara ringkas tentang